Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung untuk menghuraikan anugerah bertutur, ya, iaitu gift of speech, ya. Ya, dalam 1 Korintius babak 12 ayat 10 sebahagiannya berkata, ada orang dapat bertutur dalam pelbagai bahasa yang ajaib. Bukan satu bahasa, pelbagai bahasa yang ajaib. Dan ada juga yang dapat menerangkan erti dan juga dapat menerangkan erti bahasa yang ajaib itu. Ya. So kita tahu ada dua bahagian untuk anugerah bertutur ini. Satu, pertama adalah untuk pribadi sendiri. Bila kita berbahasa dalam roh, kita mengukuhkan pribadi kita sendiri, ya. Iaitu sangat penting, ya. Dan yang kedua, untuk menerima kurnia dan anugerah bahasa roh, ya, dia adalah digunakan bersama-sama dengan menterjemahkan apa yang dikatakan dalam roh itu. Ya, bahasa roh datang daripada Roh Kudus. Dan bila kita bertutur dalam bahasa roh, lebih baik kalau ada orang yang boleh menterjemahkan bahasa roh ini, ya, seperti di gereja, ya. Bila seseorang berbahasa roh, baiklah ada seseorang yang lain boleh menterjemahkan bahasa roh itu supaya orang boleh tahu apa Roh Kudus memberi tahu kita daripada Allah, ya. Kita mesti tahu bahawa ada cara-cara untuk berbahasa roh di khayalak ramai, iaitu seperti di gereja, atau di perhimpunan orang-orang Kristian, ya. 3 ciri adalah ia digunakan untuk memotivasikan. Bila kita guna bahasa roh ini, dia mesti keluar dari motivasi kesayangan. Kerana Tuhan adalah penuh kasih sayang. Bila kita berucap dalam roh, motivasi kita adalah untuk meluangkan kesayangan. Ya. Dia berkata dalam 1 Korintius babak 13 ayat 1. Itu Paulus berkata, aku dapat bercakap dalam pelbagai bahasa manusia, bahkan dalam bahasa malaikat sekalipun. Tetapi jika aku tidak mengasihi orang lain, maka kata-kata hanya seperti bunyi bising yang tidak bermakna. Ya? So dia berkata, ya, kita gunakan bahasa roh untuk meluangkan kasih sayang kita kepada orang lain, ya. Bukan hanya untuk bertutur aja, ya. Bertutur aja macam ini di khayalak ramai tidak bermakna kerana orang tidak faham. Okey? Yang kedua, lebih bagus kalau bahasa roh ada orang menjelaskan apa yang dikatakan, menerangkan erti bahasa roh ini. Dalam 1 Korintius babak 14 ayat 5, Paulus juga berkata, alangkah baiknya jika kamu semua dapat bercakap dalam bahasa-bahasa yang ajaib. Ya. Tetapi lebih baik lagi jika kamu semua dapat menyampaikan perkabaran daripada Allah. Orang yang dapat mengkabarkan berita daripada Allah lebih berguna
daripada orang yang berbahasa dalam bahasa roh yang ajaib. Kecuali, dia berkata, kecuali ada antara jemaat yang dapat menjelaskannya. Ini penting untuk menjelaskannya supaya jemaat dapat dikuatkan. Ini adalah kuncinya, menjelaskan bahasa roh di hayalat ramai supaya jemaat dapat dikuatkan dengan ayat Tuhan. Ya. Ayat 13 berkata, seseorang yang bercakap dalam bahasa yang ajaib harus berdoa supaya Allah juga menganugerahkan dia kurnia untuk menerangkan apa yang dikatakan itu. Okey? Dan ayat 28 berkata, ya, jika di situ tidak ada orang yang dapat menjelaskannya, maka orang yang bercakap dalam bahasa yang ajaib harus diam. Selepas dia cakap, tak ada orang boleh menjelaskannya, dia harus diam. Biarlah mereka berkata-kata dalam hati sahaja kepada Allah. Ya. Yang ketiga, cirinya, ia sepatutnya, ya, diluangkan bahasa roh ini pada hayalat ramai 3 orang mungkin boleh bertutur macam dalam bahasa roh bila ada penerangannya. 1 Korintus babak 14 ayat 27 berkata, jika ada yang hendak bercakap dalam bahasa yang ajaib di gereja, okey, atau di hayalat ramai, paling banyak haruslah 2 atau 3 orang sahaja bergilir-gilir bercakap. Bukan cakap terus 3 orang bercakap bersama. Dia cakap bergilir bercakap. Seseorang haruslah menjelaskan apa yang dikatakan. So, ini adalah 3 ciri yang kita tahu bila kita di hayalat ramai atau di gereja, bila kita menggunakan bahasa roh yang ajaib, ia mesti keluar dari motivasi kasih sayang. Ia mesti ada penerangannya. Kalau orang itu tidak boleh dijemahkan, mungkin ada di dalam jemaah hayalat ramai yang boleh menterjemahkan roh apa yang dikatakan dalam roh yang ajaib itu. Okey? Dan yang ketiga, kalau dia berkata dalam ayat 1 Korintus babak 14 ayat 27, jika ada yang hendak bercakap dalam bahasa yang ajaib, paling banyak haruslah 2 atau 3 orang sahaja bergilir bercakap. Seseorang haruslah menjelaskan apa yang dikatakan itu supaya mereka boleh dikuatkan. Okey? Dan mereka boleh juga berkata amin kerana mereka bersetuju. Ya? So, bila kita bercakap, kita mahu, ya, kita mahu mengkukuhkan sesiapa yang mendengar di hayalat ramai. Kerana kita mesti sensitif kepada Roh Kudus. Ya, apa yang Roh Kudus mau sampaikan, ya, itu penting. Ya. So, kita mesti mengikut bimbingan Roh Kudus. Ya, bila Roh Kudus mahu kamu bercakap dalam bahasa roh di hayalat ramai, dia akan menaruh dalam hati kamu supaya bersedia untuk bercakap. Ya, dan tidak bercakap dengan tiba-tiba. Kerana iman dalam kamu ada bersedia dan kamu juga boleh kawal
emosi kamu. Okey? Untuk bertutur dalam bahasa roh. Dan bila Roh Kudus mahu kamu bertutur dalam bahasa roh, dalam hayalat ramai atau dalam gereja, dia akan mengizinkan. Dan bila kamu bertutur dalam bahasa yang ajaib ini, ia akan memberi keterangan. Ia akan memberi minda yang cerah bahawa ia datang daripada Roh Kudus. Dan bukan kita bertutur dalam hasrat hati kita. Kita bertutur melalui apa yang Roh Kudus mahu kita bertutur. Ini sangat penting. Ya. So kita mesti relax, kita mesti bersabar. Bila Roh Kudus panggil kita bertutur, kita bertutur. Supaya ada penerangan juga. Ya, supaya orang boleh faham apa yang kita katakan melalui Roh Tuhan, supaya kita diperkuatkan. Ya, dan orang yang bertutur dalam bahasa ajaib ini harus tahu dan harus berdoa juga, dia boleh menerangkan apa yang dikatakannya. Ya, supaya orang ramai boleh berkata amen. Haleluya. Sekian, terima kasih. Shalom.